المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. Telah berkata musannif rahimahullah, dan yang ketujuh bahwasanya padanya menyusahkan hati dan mempenatkan badan pada mencarinya dan mensediakannya. Kena lagi. Dan yang ketujuh daripada mana kita sebut malam ni, jangan kita ni bersengatan kenyang. Kerana dengan sebab kita bersengatan kenyang ni akan menyebabkan jatuh atas diri kita ni beberapa perkara. Sebab tu kita ni dituntut supaya menjauhkan bersangatan kenyang. Kenyang sangat tak boleh. Makan tak apa, jangan kenyang sangat. Makan dekat 2 kali lah. Kita banyak kali makan. Jadi dia kata yang ketujuh bahwasanya padanya menyusahkan hati. Menyusahkan hati. Menyusahkan hati. Jadi hati tu jadi sedih. Jadi susah. Sebab banyak duk fikir. Duk berfikir. Fikir cara nak cari makanan dan cadang nak buat isi perut. Duk fikir. Bila banyak makan ni, duk atok plan lah. Ini kita nak makan apa, ini kita nak beli lauk apa, ini kita nak buat gulai apa. Cadang tu susah lah. Cadang tu susah dah. Cadang susah, tambahlah duk cari dia. Cari apa? Cari belanja nak sediakan makanan tu. Kalau orang yang dia hidup dia hanya mementingkan makanan, kira sedap-sedap, menyusahkan diri dia, sehingga dia terabai amalan akhirat. Menyusahkan hati dan mempenatkan badan. Badan jadi penat. Duk cari belanja nak sediakan makanan tu. Pada mencarinya, mempenatkan badan pada mencarinya. Duk fikir belanja bulan ni lagu mana, bulan depan lagu mana, tak bagi cukup belanja. Nah, keperluan anak-anak, nak makan hak ni, nak makan hak ni, kena jenis. Boleh bini hak jenis kuat makan pula, jenuh kita. Kena anak-anak, sebab tu kena didik. 2 hari ada sehari makan hak sedap, makan ayam, sehari lagi makan apa nama, sayur manis, ikan bilis. Buat mudah-mudah lah gitu. Paling tak ada telur goreng. Bukan kita tak mampu beli, boleh beli, mampu beli, tapi didik ahli keluarga kenal apa tu. Lebih-lebih lagi anak kecil. Kena didik. Kalau duk didik kena sedap, hari sedap, main besar esok dia tak boleh. Sebab tu ada jenis orang yang dia makan kelah-kelah. Setengah orang tu baik. Ada orang yang bila dia duduk di rumah makan sedap. Bila masuk pondok, Allah, ada setengah masuk pondok, pula tu masak ramai-ramai, nampak lekeh sangat masak, tak makan. Puasa apa sanggup? Sampai tak tu. Sampai sanggup puasa. Pasal apa? Pasal kemar tengkok nak makan tak boleh. Pasal dia dah biasa makan hak sedap-sedap, hak mak dia masak ataupun hak dia masak sendiri ke, ataupun hak orang masak sedap. Pergi tengok budak-budak pondok, Allah, masak lebih kurang, duduk atas lantai gitu lah. Tak ada nak bersih mana sangat lah kan. Masak lepas beda. Bukan najis, makna tak bersih tu makna bukan najis. Najis tu tak ada. Basuh semua suci. Tapi permulaan nak menyediakan makanan tu tak sedap mata memandang. Jadi ada semua orang tak boleh makan lah. Dia rasa pancing. Orang Kedah kata pancing. Bahasa lagu tak boleh nak telan. Tak boleh nak telan. Sebab apa? Sebab terlalu sangat mementingkan makanan. Dah bab kebersihan memang wajib jaga.
Najis kita kena reti hak mana najis jangan makan. Ada. Jadi hidup berasa penat lah, berasa letih. Dan mempenatkan badan pada mencarinya dan mensediakannya. Sebab kita kena kan. Allah, letih nak sedia. Tapi tak apalah kenduri. Nak hidupkan masyarakat. Nak hubungkan silaturahim. Siapa di rumah lah tengok. Nak makan sampai 2-3 jenis. Hak ni nak makan, hak ni nak makan. Lepas masak hak ni, lepas masak hak ni. Sampai 2-3 jenis masak. Sekali makan tu dia lauk saja 3 jenis, sayur saja 2 jenis, ulam cabai lagi. Sedap. Dan memakannya dan melepaskan daripada mudaratnya. Jadi bila kita tak gemak sangat ataupun bila kita usaha untuk nak tinggal banyak makan ni, dia akan timbul faedah. Hati kita jadi tenang, tak berasa letih nak cari, tak gaduh nak fikir banyak-banyak. Pasal apa? Qadar memadai dengan apa yang ada. Tapi hari ni dia tuntutan tu lebih kepada keperluan lain. Sebab kerajaan kita ni dia tekan kita. Bukan negara kita ni tak maju. Tapi kerajaan kita ni dia tekan kita. Hak ni cukai, harga sana naik, menyebabkan kita pun jadi pening. Pasal apa? Pasal punca kita. Salah kita lah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kamu mengaji ilmu agama Allah, kamu jaga agama Allah, jaga amal ibadat, Allah Ta'ala bantulah kita. Mana Allah Ta'ala perlepaskan kita daripada kesusahan hidup. Pasal apa kita jadi susah hidup kita? Pasal kita. Jangan salahkan Tuhan. Punca daripada kita. In tansurullah yansurukum. Bukan kata in tansurullah tu bukan faedah balik ke Tuhan, faedah balik kita. Jika kita tolong Allah, Allah Ta'ala tolong kita. Bukan in syartiyah di situ. Bukan makna zahir syartiyah. Maknanya manfaat tu balik belah kita. Kalau kita adil dengan Tuhan, kalau kita tak belok dengan Tuhan, hati kita tak kecoh dengan Tuhan, Tuhan tolong kita. Pasal apa Tuhan tak tolong? Pasal kita tak betul dengan Tuhan. Kan? Amalan kita pun tak betul, bab politik pun tak betul, bab kerja pun tak betul, muamalat tak betul, apatah lagi akidah. Apatah lagi akidah. Akidah belambak tak betul. Macam mana Tuhan nak tolong? Siapa dalam politik? Dalam politik. Hak nak bawa Islam, Wahabi. Islam sedia di mulut dia. Tapi Wahabi. Akidah tajsim. Tak betul dah. Lagu mana Tuhan nak tolong? Sedangkan Allah Ta'ala sebut dah, in tansurullah yansurkum. Kalau sekiranya pertolongan Allah Ta'ala itu tiba dan sampai kepada kamu, ada siapa lagi yang mampu untuk menolak, nak mampu untuk tolak pertolongan Allah? Tapi pasal apa pertolongan Allah tak sampai? Pasal kita. Pasal kita. Jangan salahkan Tuhan. Dan yang ke-8-nya, bahawasanya membanyakkan makan itu sebab bagi sakit mati. Walhamdulillah. Jadi orang yang kuat makan sakit mati dia. Sebab apa? Sebab bila dia banyak makan, banyak hisab. Banyak hisab. Halaluha hisabun, haramuha an-naru. Halal dia hisab, haram apatah lagi haram, neraka lah. Jadi kalau halal hisab. Jadi nak kurangkan hisab, maka Allah Ta'ala nak peringankan kita dengan azab kubur tu. Tuhan sakitkan kita ketika mati. Bercanggah dengan orang kafir, bersalahan dengan orang kafir. Orang kafir disebabkan kebaikan yang pernah dia buat atas muka dunia ni, Allah Ta'ala ringankan dia ketika mati. Itu orang kafir. Kan ada orang kafir juga buat baik kan. Dia ada buat baik. Tuhan tak abaikan kebaikan yang dibuat oleh orang kafir. Dengan apa? Dengan ulama kata Allah Ta'ala kurangkan sakit ketika dia mati. Tapi akhirat esok kena, masuk kubur kena. Masuk kubur kena. Tapi kalau orang Islam, tak. Kalau dia buat maksiat banyak atas muka dunia ni, menyebabkan bertambah sakit dia waktu nak mati. Sebab ni, Tuhan nak ringankan dalam kubur esok ni. Tuhan nak ringan. Dia bercanggah orang kafir. Adapun firman Allah, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, iaitu setiap ibadah yang dibuat oleh orang kafir itu memang Allah Ta'ala tak terima. Apa yang dia buat, dia sangkakan itu ibadah dia buat, Tuhan tak terima. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, maknanya semua susah.
Tapi bercanggah bersalahan dengan kebaikan yang dibuat oleh orang kafir. Dia pun ada hati budi, dia pun ada perasaan, ada rasa belah kasihan sesama manusia. Di situ Tuhan ambil nilai. Tuhan ambil kira. Kata ulama. Kerana bersangatan sakit mati. Kerana kesakitan dan kesusahan mati itu sekadar kesedapan dunia. Itu dia abang lah. Kalau banyak kita ambil nikmat kesedapan dunia ni, kadar itulah sakit kita buat mati. Tak tahu noh, tak mati kita tak tahu. Malam dia tu, lam yadri, tak rasa mana nak tahu. Jadi kalau orang tu dia jenis nak memanjangkan dan nak meluahkan kesedapan dunia, makan kira nak kenyang, makan kira nak sedap, makan pula kena jenis hak besar-besar, hak hebat-hebat. Esok dia akan terima. Dia akan berdepan dengan sakit mati. Sakit mati tu. Yang ke-9, bahwasanya padanya mengurangkan pahala akhirat. Jadi kuranglah pahala akhirat. Mengurangkan dengan mana? Mencacatkan akan amalan urusan akhirat. Jadi tercacat, jadi tak sempurna. Mana orang ahli ibadat, orang yang berhadap kepada Tuhan, salah satu syarat dia kena tarku ta'am. Tak makan banyak. Tak makan hak sedap-sedap. Kita sedap lah kau, lu hadap sedap. Kalau ada luk banyak-banyak kan, pilih hak paling sedap. Hak nafsu kita teringin. Kan? Dan luk lah banyak kan, pergi kedai makan. Luk banyak. Tentulah kita pilih hak mana yang nafsu kita ingin waktu tu. Ada tak kita nak muqabalah dengan kita nak menyalahi, nak canggah nafsu kita waktu tu. Tengok hak mana sedap ni. Kita cari hak mana yang paling tak sedap. Ambil tu makan. Tak pernah buat Ada buat? Tak pernah buat, saya tak pernah buat. Mana boleh buat? Tak makan nasi, lapar ni. Lapar ni tak makan nasi. Tentulah kelah hak mana sedap. Nak belah nafsu kita. Dah kita ada jenis belah nafsu. Nak belah nafsu kita, ambil hak paling sedap. Tapi kalau orang yang mujahadah, orang yang mujahadah, dia akan tahan diri dia daripada makan sedap. Sebab tu dalam kitab Sirajul Talibin Syarah Minhajul Abidin tu, dia kata ada seorang tu dia tengah mujahadah. Dia puasa. Dia puasa siang tu, hari-hari siang dia puasa, malam dia buat ibadat. Siang dia puasa, malam dia buat ibadat. Satu hari tu ada orang hantar makanan mai kat dia. Waktu dia dah buka puasa, dia pun tahu. Nafsu dia ni teringin. Dia letak tangan gitu atas meja. Letak tangan gitu. Dia nampak nafsu dia turun mai ikut tangan dia, 12 tangan ni turun pergi menyerupai kepala, pergi jilat. Cuk. Dia nampak itulah nafsu. Sebab apa? Nafsu dah tak boleh tahan. Tapi akal dia tetap boleh tahan. Dia tahan. Tapi yang tobik keluar tu nafsu. Jilat. Dia kata tu ada dalam kitab lah. Ni bab ni ya, dia syarah bab ni ya. Ada syarah bab ni ya, ada tanda. Juzuk yang pertama. Sirajul Talibin. Oi nafsu, tobik hitam. Keluar hitam kan. Dia nampaklah dia waliullah. Orang tu waliullah bila Allah Taala perlihatkan dia hakikat nafsu yang berhadap kepada makanan, yang loba terhadap makanan, loba terhadap perempuan, gelap macam tu. Dia rupa dengan rupa anjing, jilah lidah terjelen, jilat makanan, kepala hitam. Kita tak dah buat buat pun tak nampak pun. Tak boleh tahan lama mana. Lagi kata musannaf rahimahullah, mengurangkan pahala akhirat. Dan yang ke-10, bahwasanya padanya hisab pada hari akhirat, hari kiamat. Hari kiamat, hari yang tak ada orang boleh duduk, semua kena berdiri. Kiamat, kata arwah Pak Long baling. Hari yang tak ada seorang pun boleh duduk. Lama mana? 1000 tahun dunia. Wa kana yawman 'indallahi ka alfi sanah. Satu hari ni sebab akhirat 1000 tahun dunia. Satu hari ni sebab akhirat berapa hari dunia? 1000 tahun. Ka alfi sanah. Bukan 1000 hari. 1000 tahun. Maknanya kita nak kena berdiri di akhirat esok ni 1000 tahun. Tu kiamat. Yaumul qiyamah, satu hari yang bernama hari kiamat. Sebab apa? Sebab hari tu tak ada siapa boleh duduk, semua kena berdiri.
Tapi ada orang berdiri yang dia berdiri atas kepala orang. Ada orang yang berdiri, ada orang pijak kepala dia. Ada orang yang berdiri yang tenggelam peluh. Ada orang yang berdiri yang tak tenggelam peluh dia. Tu nisbah berdiri tu. Ini Pak Long cerita mengaji Mekah dia. Tak ada nak pergi mengaji kat dia, mati. Itulah kita. Pergi dia baru nak pergi cari Tok Guru. Pergi cari jumpa Tok Guru, masa tu mata pun tak nampak lah. Tak nampak lah mata, tak boleh baca lah ni. Tak boleh baca lah. Nak baca kitab, baca pagi. Tak boleh baca lah. Telah menyebut akan 10 perkara ini oleh Al-Imamul Ghazali dalam Minhajul Abidin. Tu dia. Tu yang ada syarah. Dalam kitab Minhajul Abidin. Dalam kitab Minhajul Abidin ada Imam Ghazali sebut. Telah datang, jadi kitab Penawar ni banyak dicedok daripada kitab Minhajul Abidin dan Sirajul Talibin. Ada cedok dia ambil. Kira lebih kurang dalam, kita boleh kata mukhtasar dia lah. Kitab Penawar bagi hati ni sebagai mukhtasar bagi kitab Minhajul Abidin. Mukhtasar dia. Ada juga dalam kitab-kitab lain dia ambil. Telah datang beberapa hadis Nabi SAW pada mencela akan kenyang. Mencela akan kenyang. Jadi mencela. Dia kata di sini, maka barang yang dicela oleh syarak itu menyuruh kita jauhi daripadanya. Bersalahan yang memuji oleh syarak akan dia, maka itu menyuruh kita berperangai dengan dia dan berkekalan dan ambil contoh teladan daripadanya. Benda baik lah, insya-Allah dia urus bang tu. Benda hak yang dicela jauhlah. Benda hak yang elok ambillah dan jadikanlah contoh dan jadikan teladan. Tu. Setengah daripada hadis tu, hadis rawahu Syaikhan an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Al-mu'minu ya'kulu fi ma'yin wahidin. Wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a'in. Hasbu bani Adam luqaymatun yuqminu sulbahu in kana wala budda apa tu? Tak nampak ni tak ni. Wala budda. Surat 16. Silap baca. Al-mu'minu ya'kulu fi ma'yin wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a'in. Hasbabna Adama luqaymatun yuqmina. Sini ditulis yuqmina sulbahu in kana wala budda tak dapat tidak. Fa haqquhu sulusun lit-ta'ami wa sulusun lisyarabi wa sulusun lin-nafasi. Lin-nafasi bukan lin-nafsi, lin-nafasi. Dia kata, artinya bermula orang yang sempurna iman memakan ia pada satu perut, dan orang yang kafir makan ia pada 7 perut. Mana 7 perut? Makan 7 perut ni mana? Tahu nak hurai? Tak tahu nak cerita makan 7 perut mana? Maknanya gambaran dia seolah macam tu. Kita seorang perut makan tengok dulu mana. Kalau orang kafir tu seolah-olah 7 perut kita dia makan. 7 perut orang yang beriman. Sebab apa? Orang yang beriman ni dia makan kerana apa? Kerana nak bagi buat ibadat. Dia nak membetulkan tulang belakang. Maknanya kalau ciri-ciri makanan orang, kalau ciri-ciri ataupun cara-cara yang orang kafir tu makan, dia semata-mata nak memuaskan nafsu perut dia. Kalau orang mukmin, al-mukminul kamil, orang yang mukmin betul-betul, dia makan fi ma'yin wahidi.
Nah, dia makan sikit je kalau betul-betul beriman. Tapi kalau kata orang kafir, dia makan 7 kali ganda orang mukmin makan. Betul kita. Pasal lebih kurang tu kot. Nah abang tu ya. Nah abang apa? Dia kata wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'ain. Sebab apa? Sebab ya'kulul mu'min, orang mukmin ya'kulu fi ma'in wahidin. Dia bukan dia nak cerita kafir tu. Tapi dia nak cerita kita. Dia nak kata kat kita. Nabi nak kata kat kita ni sikap orang kafir ni makan banyak. Lepas tu janganlah kita duk tiru orang kafir. Pasal apa? Pasal kita nak buat ibadat. Bila kita buat makan banyak, malas buat ibadat. Orang kafir, dia bukan ada ibadat apa. Hidup dia semata-mata nak makan. Dia bukan fikir apa dah. Dia bukan fikir ibadat dah. Tu. Jadi bermula orang yang sempurna iman memakan ia pada satu perut. Dan orang yang kafir memakan ia pada 7 perut. Tu gambaran dia macam tu. Kalau kita pun makan banyak, lagu tu lah. Memada akan anak cucu Adam. Memada akan anak cucu Adam beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakangnya. Cukuplah. Cukuplah. Kita makan nak bagi betul tulang belakangnya. Maknanya nak meneruskan hidup. Itulah hakikat orang yang beriman. Orang yang beriman ni makan sekadar nak meneruskan hidup kerana beribadah Allah. Tapi kalau orang yang dia dah latih hati, dia dah latih diri dia dengan sedikit makan. Dia dah latih diri dia dengan sedikit makan. Takkan rasa lapar. Takkan rasa lapar. Dulu masa duduk pondok dulu kan. Kita duduk pondok seorang-seorang kan lah. Duduk pondok seorang-seorang, masak sendiri. Sukat dah. Sehari kita makan 2 kali, satu cawan tu. Satu cawan yang masak. Naik lah tebal tu kan. Lepas lah 2 kali makan. Lepas tu lagu mana? Tok Guru kata, sehari buang 5. Sekat pergi banyak kan. Sehari buang 5. Tulislah tanda lah. Tanda. Sehari buang 5. Sehari buang 5. Sehari buang 5. Agak-agak tinggal setengah. Tak boleh pergi lagu ni. Tambah balik. Mau kena 4-5 nonton duduk pondok tak serut. Kena 4-5 nonton. Tak payah 4-5 nonton lah. Kena 3-4 bulan lah. Kan? Kena buang 5. Buang 5 biji. Bukan banyak pun. Lama-lama nak makan apa? Dia tak makan. Dah makan tinggal sikit. Dia nak mujahadah. Tak boleh pi. Sembang kemas lah. Sembang beras boleh. Sebab mujahadah ni kalau tak bertekun takat boleh sembang beras. Tak boleh sembang beras. Jenis mujahadah ni bukan boleh duk cerita orang, bukan boleh duk sembang orang. Tak boleh, dia kena buat. Cerita buat mujahadah gitu menarik lah. Lainlah ulama yang dah sampai ke maqam tu. Bila dia dah sampai ke maqam tu baru dia cerita. Ulama-ulama yang sampai ke maqam dah baru dia cerita. Tak sampai dia pun tak pernah cerita. Kita puasa sehari abang orang lah. Baru puasa Isnin Khamis. Cerita orang lah. Orang lain puasa Nabi Daud tak cerita pun. Berasa insaf sikit aku insaf lah. Ni yang Tok Guru duk teriak hari-hari tak ada cerita orang. Lagi kata musannaf rahimahullah. Memadalah anak Adam itu beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakangnya. Jika ada ia menuntut tambah, membetulkan akan tulang belakangnya. Jika ada ia menuntut tambah. Maknanya kalau kata nak minta tambah pun, contohnya lah, kalau fi ma'yin wahidin ni, tak mencukupi dia. Makan satu perut mana makan sikit. Makan sikit sangat. Kalau duk biasa sehari, kita tu duk biasa sehari sepot, sehari tinggal setengah pot. Kurang lagi, tak boleh pi. Maka Nabi kata memadalah anak Adam itu makan akan satu makanan yang semata-mata qadar untuk membetulkan tulang belakangnya. Membetulkan tulang belakangnya. Itu kalau sekiranya dia menuntut tambah lah, dia berasa tak cukup, sekadar tu saja. Dan tak dapat tiada, kalau nak tinggal terus tak boleh. Dia ada, kalau tengok dalam kitab Risalah Qusyariyah, 2 minggu 2 bulan tak pernah jumpa ayam. Dalam kitab Risalah Qusyariyah 2 bulan tak pernah jumpa ayam. Jalan nampak ada satu bekas ayam, dalam tu ada ayam.
Nak pegang dah nak minum sampai suara hatif, suara telefon, suara mai duk tegak cakap bukan ayat hang nak minum tu. Memang kalau dalam fiqh boleh pegang tu niat tamlik minum. Tu fiqh. Tapi tasawuf tak boleh. Sebulan dah tak minum ayak ni. Jalan tengok dia jumpa ayak. Jumpa ayak duduk dalam bekas. Sebab kita kata botol ni lah, kita kata botol ayak tu ada setengah lagi. Mantap tepi. Dia pun tengok ayak. Dah agak nak minum. Pegang lah nak ambil sampai suara hatif. Istilah tasawuf dia panggil hatif. Hatif nak telefon. Maknanya suara yang tak ada tuan. Mai suara. Bukannya hang punya ni. Takkan dijadikan hang kerana ni. Siapa apa nama Syekh Abdul Qadir. Bukan apa nama ni, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Masuk hutan pergi mana panah berkuda lah apalah kali. Mai suara. Awak hang ni Allah Taala jadi hang kerana ni lah. Kerana ni lah. Kerana nak cari dunia lah. Dia lari tinggal habis. Terus mujahadah jadi wali Allah. Syekh Junaid Al-Baghdadi. Itu sebab depa tu sampai suara-suara telefon yang keras-keras. Suara telefon yang ancaman, sebagai ancaman. Tak apalah masa tu depa Allah Taala campakkan kesedaran sebab Allah Taala pilih depa. Kita kena mujahadah, depa pun mujahadah, kita pun mujahadah. Kita pun ada suara hati kita. Ada kadang-kadang dia main, tapi kita tak turut. Kadang-kadang suara-suara hak baik tu main, kita tak turut. Kita tak turut. Suara main kadang-kadang dia main baca Al-Quran, tak turut. Bangunlah. Jaga dah ni. Tidak malam Tidak malam ke 10. Ke 4 juga. Tidak ke 10, ke 10 setengah, ke 11. Ke 4 juga. Okeylah mayang. Dah tarik ke 5 boleh. Bina. Pasal kita tak dapat. Peluang Tuhan bagi kita tak ambil. Peluang Tuhan bagi kita tak ambil. Banyak kali Tuhan bagi kita tak ambil. Itulah kita. Pasal nafsu kita tebal. Makanan kita banyak syubhat. Tuhan bagi peluang untuk kita nak cucikan hati tapi kita tak mampu. Pasal apa? Kekuatan himmah kita tu tak kuat. Tak banyak. Dan tak dapat tiada daripada menambah maka. Tak dapat tiadalah daripada menambah tu. Kalau kata nak tambah juga sekadar membetulkan tulang belakang lah. Maka sepatutnya sepertiga bagi makanan. Jadi kalau kata nak makan nak lebih juga, hak tadi kalau nak minta tambah bagi betul tulang belakang lah. Tak cukup lagi ni, tak cukup lagi. Nak kena makan sikit lagi ni. Lagu mana? Maka sepatutnya kalau nak minta tambah sepertiga bagi makanan dan sepertiga bagi minuman dan habuan satu lagi habuan nak menyewa. Habuan nak menepah. Ni makan sampai sengkak nak menyewa tak boleh. Orang makan banyak ni dia nafas dia kurang. Nafas ni sehari semalam 17,000. Nafas normal ni dah 5 orang tadi kata 7. Orang 17,000 ke 19 tu? Tak ingat. 19,000. Jadi orang tu kita nak cam umur dia panjang ke pendek kan. Antara salah satunya kalau dia bernafas bunyi. Dia bunyi. Tu koi pendek tu. Tambah sekali alamat dia. Lepas tu apa nama, kalau Ustaz Nafis kata 1 jam tu 1 jam 1,000. Kalau kata 1 jam 1,000, maknanya kalau kata nafas kita tu kurang 1 jam daripada 1,000, maknanya kita koi pendek. Kita pun tak pernah kira kita bernafas berapa ni. Maka kena buat senaman nafas. Nampak tu. Kena buatlah senaman nafas bagi nafas tu maintain lah. Main masa tak kira lah. Masa tak lawan dah. Dan yang sepertiga bagi mengeluarkan nafas, bukan nafsu, nafas. Mana habuan nak menyengar. Jangan makan sampai sengkak. Ni sampai tak ada angin, nak simpan angin dalam perut. 2 untuk makanan, 1 untuk minuman. Angin mana? Tak ada, sengkak lah. Waktu mula duk tak boleh. Habis. Kemudian wallahu alam, aku pun tak tahu dia kata nak cakap apa lagi. Tapi itulah dia kata wallahu alam, maknanya Allahu alimun bi muradih. A'lam tu makna isim tafdil ala ghairi babih. Maknanya kita ni tak tahu apa. Yang tahunya semata-mata tahu tu Allah. Kita ni tumpang sikit saja. Kita ni tak tahu kira cerita dia tu. Kita tak tahu apa langsung. Kalau dari segi sudut pandangan musyahadah memang kita ni tak tahu sebab di sini tak sah.
Sebab a'lam ni isim tafdhil bawa pada makna syirik. Allah Ta'ala tahu, kita pun tahu. Cuma pengetahuan Allah tu lebih. Allah Ta'ala amat mengetahui. Tuhan tu apa nama, a'lam, mengetahui. A'lam isim tafdhil, akbar isim tafdhil, asghar isim tafdhil. Di sini ulama kata a'lam isim tafdhil ala ghairi babih. Maknanya tak termasuk dalam bab isim tafdhil. Maknanya kena kata alimun bi muradih. Tuhanlah yang amat mengetahui dengan kehendak yang sebenarnya. Ini semua apa yang disebutkan, apa disampaikan oleh ulama dan berdasarkan pada hadis Nabi. Kemudian kata musannaf faslun yang kelima pada menyatakan faraj. Pula dah. Ini pula satu lagi faraj. Wallahu a'lam. Jadilah sebanyak. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna. Allahumma faqihna fi fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.